Kita sudah hampir dengan pilihan raya. Setiap kali pilihan raya, tambahan pula pilihan raya kecil. Seperti pilihan raya Negeri Melaka, Johor. Isu utama yang dimainkan ialah isu perkauman. Jangan kita izinkan DAP, orang Cina, kuasai Malaysia. Kesalahan DAP yang paling besar kerana mereka menang banyak kerusi. Kerana Malaysia mempraktiskan parliamentary demokrasi, DAP bertanding dan menang menjadi kesalahan. Kalau DAP menang 5-6 kerusi, tak jadi masalah. DAP hanya menjadi parti pembangkang. Maka Malaysia menggalakkan pembangkang berada dalam parlimen. Tapi bila menang banyak, 42 dan membentuk pula kerajaan, maka DAP menjadi bahaya. Inilah yang dimainkan terutama oleh BN, PN dan PAS, yaitu mereka bermain isu perkauman semata-mata untuk menegakkan kerajaan Melayu Islam. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita diberi peluang untuk berkuasa sebentar 22 bulan. Bagaimana menteri-menteri daripada DAP menjalankan tugas? Adakah mereka ini bersifat resis, perkauman? Berkali-kali saya panjat pejabat Menteri Keuangan. Yang berhormat Lim Guan Eng. Di antaranya saya minta supaya apa salahnya beri sedikit imbuhan kepada tentera kita yang bersara, terutama yang terlibat dalam zaman darurat dan konfrontasi. Tak berapa ramai mereka ini, lebih kurang 30-40 ribu orang. Setelah berulang kali, akhirnya Menteri Keuangan bersetuju memberi imbuhan RM500 sekaligus, one off, yang dipanggil mereka yang ada pingat jasa Malaysia. Mereka ini 90% adalah orang Melayu dan Bumi Putra. Saya berkata kepada Menteri Keuangan, apakah ini bantuan yang terakhir? Dia kata tidak, kita boleh menaikkan lagi jumlah bantuan pada masa akan datang jikalau keuangan kita lebih baik. Menteri Keuangan juga dalam mesyuarat kabinet mesti kita pertahankan apa yang kita janji dalam manifesto, yaitu royalti minyak hendaklah diberi kepada negeri yang ada minyak. Maka kita luluskan untuk Terengganu lebih daripada 1 bilion. Terengganu 90% penduduknya Melayu Bumi Putra. Kelantan negeri yang miskin, hasil minyaknya tak banyak. Maka Menteri Keuangan Lim Guan Eng kata, kita beri untuk bantu negeri Kelantan 400 juta ringgit. Apakah Menteri DAP ini bersifat resis? Kalau dia bersikap perkauman, tak beri pada Kelantan Terengganu. Karena mereka semuanya Melayu. Tetapi bukan itu tugas kita bila menjadi menteri. Yang salahnya, bila dapat duit daripada kerajaan, pimpinan Pakatan Harapan, pemimpin-pemimpin PAS di Kelantan, dia beli Mercedes terlebih dahulu daripada membantu rakyat. Itu hal mereka. Begitu juga saya nak bercakap ini hal perkauman ini. Anthony Loke, saya dan juga dia sendiri kita berjumpa di antaranya Lembaga Tabung Angkatan Tentera telah melabur 555 juta
dalam AES, iaitu kamera tepi jalan itu. Syarikat itu syarikat yang tak berwibawa langsung. Sudah tentu lembaga tabung Angkatan Tentera akan rugi. Angkatan Tentera ini 90% yang berada pemegang saham LTAT Melayu Bumi Putra. Saya bertanya Menteri Pengangkutan, bolehkah beri semula 555 juta? Kalau boleh dengan sedikit keuntungan. Kata Menteri Pengangkutan, untung tak? Mau bagi pokok balik boleh. Akhirnya setelah berunding dipersetujui, Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Locke membayar semula 555 juta kepada lembaga tabung Angkatan Tentera. Artinya Menteri DAP ini tak ada bersikap langsung soal diskriminasi kaum bagi mereka membantu mereka yang melabur dalam lembaga tabung Angkatan Tentera mesti diselamatkan pelaburan mereka. Ini menteri-menteri daripada DAP yang saya tak payah cerita yang lain-lain lah. Hadirin sekalian, negara kita memang banyak uang. Negara kita negara yang begitu berjaya, terutama di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan. Satu ketika kita digelar Tiger of Asia. Sekarang kita menjadi negara tikus balik. Hadirin sekalian, diberitahu oleh mereka yang expert dalam hal belanjawan, hal putaran wang, hal fiskal keuangan, di Malaysia bocor 1 tahun lebih 60 bilion leakage, bocor, tireh. Orang Bukit Mentajam kata tireh, lebih 60 bilion. Kita lihat belanjawan yang dikemukakan yesterday kemarin. Seorang wanita kampung sekarang dia boleh dapat RM2,500 daripada kerajaan. Semua ahli parlimen tepuk. 2,500. Pada masa yang sama, perempuan yang bernama Rosmah Mansor dapat 180 juta. Ini apa hari? 180 juta bukan tuduhan sembang kedai kopi. Dibuktikan di mahkamah. Sebab itu Rosmah kena bayar balik lebih 900 juta. Kerana 5 kali ganda suapan. Satu projek 1.2 bilion nak buat elektrik dan sebagainya untuk rakyat orang kampung di Sarawak. Rosmah curi 180 juta. Ni yang dibicarakan sekarang ni. Ratus ribu wang Singapura. Cuma hakim dia keliru sikit. Kerana 100 ribu nak bubuh dalam envelope macam mana. Sekarang ni wang Singapura ada note 10 ribu. Kalau 10 ribu itu 100 ribu itu sikit ya. Tapi itu diberi kepada pemimpin UMNO. Artinya, dan bila kita dapat kuasa di antaranya, tuduhan-tuduhan. Kita tak mau kita tuduh darah Islam buat tuduhan, kalau tak betul berdosa. Maka kita buat jawatan kuasa khas di bawah kabinet untuk siasat. Bila disiasat, hadirin sekalian, itulah yang berlaku. Kita dah belanja 6 bilion untuk membina kapal LCS. Sebiji pun tak siap. 6 bilion dibelanjakan. Laporan forensik memberitahu saya menteri waktu itu, lebih kurang 400 juta dibayar kepada seseorang tidak langsung kena mengena dengan pembinaan kapal. Sebab itu belanjawan tuan-tuan dengar sedap. Ini naik. Tapi tireh 60 bilion setahun. Malaysia kalau berterusan UMNO perintah, tak pelik kita boleh jadi macam Sri Lanka.
dengar projek jalan raya 4 lorong, dengar nak naik 6 lorong, toke-toke senyum karena mereka tahu mereka akan dapat projek, menteri-menteri tersenyum lebar karena mereka akan dapat komisen. Inilah cara pentadbiran di Malaysia. Tuan-tuan yang ada di depan saya ni semua pembayar cukai. Bila mereka tuan-tuan bayar cukai, wang itu untuk negara, untuk rakyat, bantu orang miskin, Melayu, India, Kadazan, Sabah, Sarawak kita bantu. Tetapi wang banyak tirih kepada pemimpin-pemimpin negara. Adakah negara seperti ini, pemimpin seperti ini, parti seperti ini tuan-tuan nak undi lagi dalam pilihan raya akan datang? Saya yakin Bukit Mentajam ni Barisan Nasional mungkin hilang deposit. Tapi jangan seronok. Kita mau Bukit Mentajam menang. Kita mau Tasik Gelugor menang. Kita mau Kepala Batas menang. Kita mau Bayan Baru menang. Kita mau Sungai Petani menang. Kita mau Larut menang. Baru boleh perintah Malaysia. Kalau kita menang Bukit Mentajam, hilang deposit lawan, sempadan dengan kita Kulim Bandar Baru macam mana? Sempadan dengan kita belah sana Parit Bunta macam mana? Sebelah sana Bagan Serai macam mana? Sebab itu tugas tuan-tuan menjadi juru kempen untuk Pakatan Harapan pada pilihan raya yang akan datang. Hadirin sekalian, mereka sedar pilihan raya yang baik bila orang kurang keluar mengundi. BN menang, di Melaka, di Johor, peratus mengundi lebih kurang 50%. Mereka mau peratus mengundi kurang, sebab itu mereka nak buat dalam musim banjir. Saya sebut, musim banjir boleh kurangkan belanja kerajaan. Sebab peti undi boleh dihanyutkan melalui sungai. Pergi mengundi, berenang, tak payah naik kereta. Ini semua hadirin sekalian, nak buat musim banjir ni tidak ada lain melainkan mereka hendak supaya rakyat kurang keluar mengundi, jentera kerajaan akan digunakan untuk mengangkut penyokong UMNO dan Barisan Nasional, mereka boleh memerintah semula. InsyaAllah, saya yakin penuh hal-hal ini kita bincang. Kita dalam Pakatan Harapan, kita bincang secara terbuka. Kalau kita menang pilihan akan datang, kita nak tolong siapa? Bumi Putra miskin, ya. Golongan India yang termiskin, ya. Sabah Sarawak Bumi Putra, ya. Kita bincang secara terbuka di antara pimpinan kita. Inilah corak pemerintahan yang kita hendaki dalam pilihan raya akan datang. Tuan-tuan hendaklah menjadi duta. Terang kepada semua kawan rakan. Panggil rakan-rakan yang bekerja di luar negara. Di Australia, di New Zealand, di China, di Dubai, di Qatar, London dan sebagainya. Pilihan raya akan datang balik untuk mengundi. Sebab kalau kita tak selamatkan negara ini, dapat kepada penyamun-penyamun, mereka ni penyamun. Penyamun, perompak, kawak. Orang Kedah kita kot Bukit Mentajam kata kawak-kawak ni terus memerintah. Tidak pelik negara kita, sebuah negara yang hebat, boleh menjadi seperti Sri Lanka pada masa yang akan datang. Walaupun orang mengatakan tak mungkin, ya tak mungkin. Kita ada reserve banyak. Tapi kalau bukit pun dicangkul setiap hari, akhirnya bukit itu akan runtuh dan hilang ketinggiannya. Sebab itulah kita bina kekuatan perpaduan. Saya yakin DAP akan menang besar. Bila DAP menang, Pakatan Harapan menang. Dan DAP saya yakin akan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Amanah dan keadilan. Supaya kita menang bersama. Lebih daripada cukup untuk kita mengambil alih pentadbiran Malaysia selepas pilihan raya umum yang akan datang. Sekian. Semua terima kasih. Sese Nandri. Terima kasih.